Saudara, dalam Berita Plus minggu ini kami beri tumpuan kepada evolusi skim tuition mendaki atau MTS. Saudara, sepanjang 4 dekad pelbagai perubahan diperkenalkan kepada MTS bagi memenuhi keperluan demografi pelajar yang berubah-ubah saban tahun. Wartawan kami Nazira Jamzuri meneroka evolusi MTS sejak ia bermula pada 1982 hingga kini. Di ruang seperti inilah bekas tutor skim tuition mendaki MTS, Cik Farah Suhaimi, akan menunggu kehadiran murid-muridnya pada setiap Sabtu pagi sebelum membawa mereka masuk ke bilik darjah untuk sesi tuition. Pelbagai kenangan diraihnya sejak berkhidmat dengan MTS pada 2008. Cabaran utama adalah untuk mendapatkan kedatangan yang konsisten dalam kalangan pelajar pada setiap minggu. Lagi-lagi untuk kelas yang diadakan pada hari Sabtu pagi. Sepanjang 14 tahun berkhidmat dengan MTS, Cik Farah menyaksikan pelbagai perubahan. Ini termasuk pada cara mengajar dan bidang tumpuan. Dahulu fokus diberikan kepada penyelarasan topik yang diajar antara pelajar-pelajar yang daripada berlainan sekolah. Bahan yang digunakan adalah dalam bentuk buku latihan yang mudah didapatkan di pasaran. Sewaktu mula menyertai MTS, Cik Farah baru sahaja berusia 20 tahun dan menuntut di Institut Pendidikan Nasional NIE. Beliau kemudian dilantik sebagai ketua tutor dan pernah diiktiraf sebagai ketua tutor terbaik sebanyak 3 kali. Di samping mengimbangi masanya sebagai guru sepenuh masa, Cik Farah bertekad untuk terus berkhidmat dengan MTS bagi menyumbang kepada kejayaan para pelajar Melayu. Saya melihat golongan pelajar yang datang daripada latar belakang sosioekonomik yang sederhana atau rendah. Dan rata-rata mereka dalam kalangan pelajar yang kurang motivasi. Kini saya lihat pelajar-pelajar yang agak kuat dari segi bidang akademik mereka. Demikian antara perubahan MTS sepanjang 40 tahun lalu. Sebelum tahun 1995 juga, MTS dikenali sebagai skim tuition hujung minggu. Dulu pedagoginya lebih menekankan hanya kepada subjek-subjek akademik sahaja. Wadah pembelajarannya banyak sekali di dalam bahan-bahan buku-buku rujukan. Saban tahun, jumlah pelajar juga kian bertambah. Saudara, pada 1982, semasa MTS baru sahaja dimulakan, ia hanya mempunyai kira-kira 880 pelajar sahaja. Namun, jumlah itu kini sudah meningkat kepada lebih 6,500 pelajar tahun ini. Dan sepanjang 4 dekad ini, lebih 250,000 pelajar sudah meraih manfaat daripada MTS. Lantaran itu, ia menjalani evolusi untuk memenuhi keperluan semasa demografi pelajar yang berubah. Saudara, jika sebelum ini para pelajar perlu membayar sehingga $210 setiap tahun untuk yuran MTS, ia kini jauh lebih rendah iaitu $10 untuk pelajar Muslim. Selain itu, MTS juga menawarkan subjek sains untuk para pelajar dari darjah 3 hingga darjah 6 serta menengah 3 hingga menengah 5 bermula tahun ini. Pelajar-pelajar sekarang ini mempunyai konten pembelajaran yang lebih luas lagi. Mereka lebih banyak bertanya dan oleh kerana mereka lebih banyak bertanya, teknik-teknik pengajaran kita juga berbeza daripada zaman dahulu. Lantas, dengan peredaran masa, guru masa kini seperti Hamizan Jasman perlu melakarkan kaedah pengajaran yang menarik untuk menarik minat para pelajarnya. Saya suka attract atau menarik perhatian mereka dengan suara saya yang kuat, yang suara sedap di dalam kelas. So apabila saya berada di dalam kelas, saya suka bermain dengan intonasi saya. So bila saya nak serius, saya rendahkan intonasi saya. Kalau saya nak have fun, saya ceria dengan mereka, berinteraksi dengan mereka, bermain games. Selain tekad memberikan yang terbaik buat pelajarnya, setelah menjadi tutor MTS, Hamizan juga kini lebih peka terhadap latar belakang mereka. Mereka amat berbeza kerana mereka dibesarkan secara berlainan begitu. So ada yang kuat suara, ada yang pendiam. Namun, ini tidak datang tanpa cabaran, terutama sekali semasa COVID-19. Saya seorang yang suka berinteraksi dengan murid-murid. Apabila mereka berada dalam talian, mereka tidak memberi perhatian kepada saya sepenuhnya.
Tahun ini, program MTS disokong oleh lebih 1,150 tutor bagi menawarkan khidmat di 87 pusat merata negara. Kita beralih ke kabar dunia di mana kali ini kami paparkan sebuah muzium robot interaktif di Moskow. Muzium itu bertujuan meniup inspirasi kepada kanak-kanak supaya menjadi jurutera menerusi pelbagai jenis robotik. Ayo kita saksikan. Di Muzium Interaktif Robot Station ini, para pengunjung boleh berinteraksi dengan pelbagai jenis robot, meninjau keupayaan teknikalnya, menari dan juga berbual dengan mereka. Terdapat robot industri, robot haiwan, robot seperti manusia yang boleh membaca puisi dan bermacam-macam lagi. 40 robot yang dipamerkan di muzium ini berasal dari pelbagai negara termasuk UK, Korea Selatan, China dan Jepun. Salah satu daripadanya adalah robot T-Spian yang dihasilkan di UK. Sesuai namanya yang bermakna pelakon, robot T-Spian boleh berlakon, membaca puisi dan membuat lawak. Terdapat juga robot ikan di dalam akuarium yang boleh bergerak dengan sendiri atau dikendalikan dengan kawalan jarak jauh. Pihak penganjur mengatakan walaupun kanak-kanak merupakan khalayak sasarannya, robot station juga sesuai untuk warga tua. Mereka boleh berseronok di samping menyertai program pendidikan dan meraih kemahiran dalam pengatur caraan realiti maya VR dan banyak lagi. Bukan itu saja, para pengunjung juga berpeluang untuk membeli atau menyewa sebuah robot. Jika dalam paparan tadi kita melihat interaksi antara kanak-kanak dengan robot, segmen destinasi kali ini membawa anda ke Sepanyol untuk melihat pula kerjasama kanak-kanak dengan orang dewasa. Mereka berganding dalam satu pertandingan yang cukup mencerminkan peribahasa Melayu iaitu bergotong royong ibarat topang menopang bagai aur dengan tebing. Selepas 2 tahun menyepidik COVID-19, sekitar 11,000 orang membanjiri Bandar Tarragona ini untuk menyaksikan pertandingan membina Menara Manusia. Dipanggil Castells, pertandingan ini adalah sebahagian daripada tradisi penduduk Catalan di Sepanyol. Kali ini, lebih 40 pasukan bertanding pada hujung minggu lalu. Walaupun peraduan ini boleh dianggap ngeri oleh ramai orang, pemanjat bahagian tertinggi Menara Manusia ini ialah kanak-kanak. Selepas sengit bertarung, menara paling tinggi yang berjaya dibina adalah setinggi 10 tingkat atau 13 meter. Pasukan yang menang membawa pulang lebih $15,000 Amerika. Yang pasti pertandingan ini bukan mudah. Pihak penganjur menyatakan 71 peserta cedera dan diberi rawatan, sementara lagi 13 pula dibawa ke hospital. Castells sudah dinobatkan sebagai warisan budaya tidak ketara bagi kemanusiaan UNESCO pada 2010 selaku bahagian penting identiti budaya serta memupuk semangat berterusan dan perpaduan sosial. Pertandingan pertama Menara Manusia di Bandar Tarragona diadakan pada 1932 dan diadakan setiap 2 tahun sejak 1970. Saudara, langit tidak selalu cerah. Masih berkicau minggu ini, kecoh di F1 Grand Prix tak kala air hujan melimpah ruah. Keadaan lecak susulan hujan lebat sekitar 1 jam di Tamasya F1 Grand Prix tidak sedikit pun melemahkan semangat penonton. Bahkan adanya berseluruh ia seakan pengalaman di Taman Tema Air. Perlumbaan F1 guna bot? Taman Tema baru ke? Ini perlumbaan F1 ke Downtown East? Singapura ada air terjunnya sendiri. Meski mengeluh, kasut menjadi mangsa padang, antaranya kasut berjenama. Tapi tidak dapat dinafikan reaksi penonton yang sporting. Hanya perlu balutkan kasut dengan beg plastik saja. Perlu boot kuning puas cukang. Masanya menguntungkan buat peniaga kasut. Netizen juga tidak mahu terlepas peluang beri buah fikiran. Harap-harap keadaan tidak berulang tahun depan. Bawa kasut bola, mereka harus pasang papan kayu seperti di pasar malam. Di sebalik cabaran cuaca buruk dan tanah lecak, tetap tersenyum lebar dan terhibur. Sangat gembira bagi mereka. Syabas kerana masih seronok.